ibu yang mengurangkan telurnya 10 biji contohnya, kemudian ditetaskan 10 biji tadi, maka keluarlah dia punya anak dia 10 ekor dengan cantik kuning semua. Mak dia tu makan tak anak dia? Dia tidak akan makan, itu binatang. Tetapi saya tengok hari ini manusia yang anugerahkan akal sebagai manusia diajari itu, kenapa sanggup membuang anak dalam tong sampah, sanggup membuang anak dalam longkang, benarkah dia? Itulah manusia saya kira. Kalau dia nikah cara yang halal, dia akan berlaku seperti itu. Sebab apa? Dibuang sebab dia tidak nikah sampai hari ini. Itu anak dibuang-buang. Tidak ada seorang ibu yang tidak sayang pada anaknya. Sebab itu hari ini Alhamdulillah Nabi Muhammad suka dan berbagai pertemuan yang ramai nanti melalui cara pernikahan yang sah. Kemudian pendeknya dalam agama Islam telah berangkat bahawa jenis perempuan itu yang dikatakan untuk syarikat dan teman hidupnya. Susah senang hidup suami isteri kena sama-sama. Susah senang hidup suami isteri kena sama-sama, dan menghormati antara satu dengan yang lain, insya-Allah bahagia. Kalau ada pandangan isteri, ada pandangan yang baik, tak salah suami dengan jangan pandangan isteri dan sebaliknya. Sebab Islam itu menggunakan wa'amru syura bainahum. Kita discuss selalu kan, ada antara satu dengan discuss dari hello, insya-Allah kita akan bagi sampai akhir hayat insya-Allah. Perlu menghormati sebab terjadi macam-macam berlaku. Yang penting nak bahagia, solat 5 waktu jangan ditinggalkan. InsyaAllah kita akan bahagia. Kemudian yang akhirnya, dan pada itu pula kaum perempuan ada bagian hak yang wajib disempurnakan oleh suaminya. Begitu juga bagi lelaki yang punya hak yang wajib disempurnakan oleh istrinya. Hak istri yang wajib disempurnakan oleh suami, yang pertama sekali itu suami kena sediakan tempat tinggal. Itu hak istri kita. Yang kedua pakaian. Yang ketiga makan minum. Itu hak isteri yang wajib suami kena laksanakan. Kemudian agama Islam telah mengatakan perbezaan tanggungjawab dan kewajiban antara suami isteri. Manakala pihak suami diserahkan untuk mengawal segala kehidupan rezeki, manakala isteri diserahkan untuk mengawal anak anggota dalam rumah tangga, mengasuh anak dan sebagainya. Akhirnya sabda Rasulullah SAW, tiap-tiap seorang manusia menjadi ketua. Si suami menjadi ketua atau pengawal kepada isterinya, manakala si isteri menjadi pengawal kepada rumah tangganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini masa yang ditunggu-tunggu. Cuma saya nak tanya, sebelum saya katakan, saya nak tanya kepada bakal suami. Kalau bakal suami boleh jawab soalan-soalan saya akan nikahkan dia pagi ini. Kalau tak boleh jawab, nikahkan juga. Boleh yang baik kita nikahkan. Saya nak tanya, kita hidup ni, saya tanya tak banyak. Sebab Wan ini Hayati dah khusus beberapa hari. Cukup tak tahu? Termasuk bukan tengah hari kita anda tidak cukup. Bagi saya tidak cukup. Tapi sekurang-kurangnya daripada tidak ada langsung bayar dia, hari itu dia tidak. Jadi saya nak tanya sedikit, kehidupan kita sama ada dunia akhirat, kita biasa dengan perkataan rukun. Dunia ada rukun, akhirat pun ada rukun. Contoh macam Islam ada rukun. Rukun Islam ada 5. Iman ada rukun. Kan dunia ni pun ada rukun. Tetangga pun ada rukun tuan ni. Rukun tetangga. Negara pun ada rukun. Saya nak tanya hari ni, kita nak menikah ni berapa rukun nikah? Okey, yang pertama, pandai Wan dapat jawab betul orang ayat ni. Okey, yang pertama, belum, aku tak nikahkan lagi, bakal suami. Yang kedua, bakal isteri. Yang ketiga, wali. Wali ni bukan wali semua Wali ni wali kepada ayahanda Nur Hayati. Ayah tu Tuan Haji Jaafar, ini wali ni. Kalau wali tak izinkan kahwin, maka tak boleh kahwin je. Jadi Alhamdulillah izin daripada wali. Jadi itu yang ketiga. Okey, yang keempat, rukun nikah yang keempat, 2 orang saksi. Jadi saksi kita bagi pada ini kan? Yang pertama Tuan Muhammad Nazrin bin Abdul Rahim Tuan Masjid ini, dan yang kedua Tuan Haji Rusli bin Harun ini saksi nikah pada pagi ini. Kemudian rukun nikah yang terakhir, yang kelima, ijab dan kabul. Kalau kabul, Afghanistan, orang kita sebut kabul dia bahasa Arab ni, salah huruf, salah maknanya, salah baris, salah makna, betul? Jadi paling tepat istilah dia tu
betul lah tu. Yang paling tepat sekali ijab dan qabul. Bukan kabul. Kalau kabul Afghanistan. Tapi dia cantik lagi jawab. Satu tempat dulu saya tanya dia berconfident, kata Ustaz, rukun nikah yang kelima ijab dan ijab kubul. Saya kata kalau kubul. Itu sebab itu saya kata ilmu sangat penting. Nampak macam mudah tuan. Ilmu sangat sebab ilmu kena pelajari. Jadi tepat hari ini maknanya disebut dengan sighah. Sighah itu rukun yang kelima, iaitu ijab dan qabul. Jadi ijab tu apa? Aku nikah dengan kau belah itu ijab. Qabul aku terima nikahnya. Sebab itu yang sebelum saya nikahkan ini saya akan memberikan sedikit kepada masyarakat bahawa saya ada tanggapan yang kesilapan berlaku. Ada orang mengatakan bernikah ni mesti satu nafas. Tidak betul. Kalau satu nafas saya tanya, macam mana orang yang gagal sampai sebagai yang tak boleh balik nikahkan orang? Yang tak boleh, yang kita kata terlalu lama, dia tak boleh. Tidak faham. Sebab saya ingat zaman dulu, sebab itu berpandukan kepada ilmu, bukan kepada adat. Kalau adat itu bertepatan dengan ilmu, alhamdulillah. Tapi kalau tak bertepatan, itu yang menyusahkan orang lain untuk menikah. Itu yang pertama. Sebab itu kan, yang tak boleh kalau lama sangat dia boleh. Aku nikah dengan orang lain, bersenang macam mana, dia akan tunai. Kemudian dia jom, kita daripada depan, oleh mama makan selekan lain dulu, dah habis supaya patah balik. Itu yang tak terlalu lama. Kemudian yang kedua, ada setengah daripada dia nikah dengan Tuhan kan, mesti nak sebut kalimahnya. Aku terima nikahnya. Kalau tak ada ni tak boleh. Nak letaknya ke, nak tak letak ke, tak boleh. Sebab di hujung itu ada nama bakal isteri kita. Jelaskan tunjukkan. Sebab itu Islam agama yang mudah bukan menyusahkan orang lain. Jadi insyaAllah saya akan menikahkan. Saya nak tengok apa mas kahwin. Mas kahwin ni nak tengok, kalau tak ada hutang lagi. Ada lah. InsyaAllah tunai lah nak tengok. Jadi sebelum saya akan nikahkan you, saya minta Wan Muhammad Azhari istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Selawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucap kalimat syahadat. Jadi saya akan terus menikahkan beliau. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uzawwijuka ala ma rawihi min ihsani bi ma'ruf wa tasrih bi ihsan. Wan Muhammad Azhar bin Wan Abdul Jalil, aku nikahkan engkau dengan Hayati binti Ja'far yang telah berwakil wali bapanya kepada lagu dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Alhamdulillah, syukur. Maka yang saya lebih kurang pukul 10.40, maka sahlah menjadi suami dan isteri, bolehlah bawa ke mana-mana. Jadi tahniah jadi syukur kepada Allah SWT bersyukur. Supaya itu saya katakan tadi, nikah terlalu pendek tak panjang.
tapi tanggungjawab yang perlu dilaksanakan nanti sampai akhir hayat nanti, insyaAllah kita doakan suami yang soleh dan isteri yang soleh dan seterusnya, mendapat kesulitan anak-anak yang soleh insyaAllah. Kemudian di sini kita ada iman undang-undang kerajaan Selangor, kita baca pengakuan taklim. Dan taklim ini pastikan si isteri kena dengarkan. Saya minta baca daripada sini lah. Saya menunggu apabila saya tinggalkan isteri saya Nurhayati binti Jaafar selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau pasangan, atau saya atau wakil saya tiada memberi nafkah yang selayaknya kepadanya selama tempoh masa yang tersebut, padahal dia taatkan saya atau saya melakukan sebarang mudarat atau lazim yang dihimbau padanya. Kemudian dia mengadu pada mahkamah syariah, dan apabila sampai aduannya di sisi mahkamah syariah dan dia memberi kepada mahkamah syariah yang memberi bagi pihak saya RM10, maka pada ketika itu tertalak dia dengan cara talak tu, tebus talak. Jadi sebelum saya lupa di Selangor dia tidak ada istilah sijil sementara, tidak ada. Jadi insyaAllah orang ini saya akan tambahkan kelar pada hari Senin lah, salah satu hari cuti, dan insyaAllah seminggu selepas itu di sini dari 3 hari kita calonkan bebas seminggu lah. Jadi seminggu saya tanya isteri, Senin pagi kena ambil lah, dan tidak boleh diwakilkan, kami jabatan Islam merah dan serat di sini. Jadi insyaAllah begitu berkata di sini, sama-sama begitu makin yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal hamidin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amaka fi wazina, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami, bermula kami semua kamu jadikan akad nikah ini berkat dan kebajikan. Mudah-mudahan Allah antara mereka suami isteri hidup di dalam sukuria yang berpanjang. Ya Rahman ya Wadud, Engkau sematkanlah ke dalam hati sanubari kedua umat ini perasaan saling menghormati dan berkasih-kasihan. Engkau kurniakanlah seiring perkongsian hidup dan pertalian kasih mesra yang berkekalan. Ya Hanan ya Manan, berikanlah taufik dan hidayah kepada mereka berdua untuk mengerjakan amalan yang soleh. Limpahkanlah kepada mereka